Salam sejahtera kepada pensyarah kaedah penyelidikan saya Encik Fad dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Uwen Xie dan nombor metrik saya ialah 278680. Saya akan membentangkan tentang dapatan dan rumusan kajian saya yang bertajuk Faktor yang mempengaruhi pelajar Indasis Bank Rakyat dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Universiti Utara Malaysia. Semua objektif kajian ini dapat diterangkan melalui dapatan kajian yang dikumpul daripada responden. Kajian ini telah melibatkan 44 orang responden. Pengkaji akan menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian yang dikumpul. Dalam bahagian dapatan kajian, pengkaji akan menghuraikan serta menganalisis data dan maklumat yang dikumpul daripada responden melalui borang soal seretik dan temu bual. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti profil demografi pelajar di Indasis Bank Rakyat Universiti Utara Malaysia. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden adalah pelajar lelaki berbanding dengan pelajar perempuan, iaitu sebanyak 56.82%. Kebanyakan responden adalah etnik Cina. Hasil dapatan kepada klasifikasi pendapatan menunjukkan majoriti pelajar adalah daripada golongan B40, iaitu sebanyak 65.91%. Selain itu, responden daripada golongan M40 adalah 31.82%. Responden daripada golongan T20 adalah 2.27%. Tahap pendidikan responden menunjukkan sebanyak 97.73% responden adalah pelajar ijazah sarjana muda dan 2.27% responden adalah pelajar lepasan ijazah. Seterusnya adalah objektif kedua, iaitu kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Indasis Bank Rakyat Universiti Utara Malaysia. Hasil dapatan kajian membuktikan bahawa menunjukkan kekerapan responden menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai tertinggi dalam sebulan ialah 11 hingga 20 kali, iaitu 38.64%. Manakala penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai bagi 21 hingga 30 kali sebulan menduduki peratus yang terendah, iaitu 13.64%. Responden yang kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai adalah tertinggi, iaitu sebanyak 50%, tetapi responden yang tidak kerap dalam penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai hanya sebanyak 2.27%. Kemudian, e-dompet merupakan bentuk kaedah transaksi jual beli yang paling banyak digunakan oleh responden dengan peratusan sebanyak 93.18%. Seterusnya, wang tunai merupakan bentuk kaedah transaksi jual beli kedua tertinggi digunakan oleh responden, iaitu sebanyak 90.91%. Peratusan bagi bentuk kaedah transaksi kad debit dan kad kredit adalah 97.55%. Seterusnya, transaksi dalam talian adalah sebanyak 72.73%, diikuti cek dengan 9.9%. Voucher merupakan bentuk kaedah transaksi yang paling rendah, iaitu hanya menduduki 6.82%. Bagi objektif yang ketiga ialah faktor yang mempengaruhi pelajar di Indasis Bank Rakyat dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai di Universiti Utara Malaysia. Hasil dapatan kajian menunjukkan peratus yang tertinggi, iaitu 79.55% responden yakin terhadap privasi dan keselamatan kaedah transaksi yang dipilih. Diikuti peratus yang sangat yakin, iaitu 15.91%, manakala peratus yang tidak yakin adalah terendah, iaitu 4.55%. Seterusnya, hasil dapatan kajian menunjukkan peratusan yang tertinggi, iaitu 54.55% responden menyatakan bahawa pembayaran tanpa tunai tidak boleh digunakan di semua tempat termasuk pedalaman. Diikuti peratusan yang tidak pasti, iaitu 40.91%, manakala peratusan responden yang menyatakan pembayaran tanpa tunai boleh digunakan di semua tempat termasuk pedalaman adalah terendah, iaitu 4.55%.
Dari data dan maklumat kajian ini, kita boleh mengetahui bahawa tidak semua tempat boleh menjalankan transaksi secara tanpa tunai, terutamanya kawasan pendalaman. Hasil dapatan kajian juga menunjukkan 40.91% responden menyatakan bahawa kaedah pembayaran tanpa tunai diterima umum oleh semua kedai dalam sekeliling UUM. Manakala 38.64% responden menyatakan tidak semua kedai dalam sekeliling UUM menerima kaedah pembayaran tanpa tunai. Seterusnya, 20.45% daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak pasti sama ada semua kedai dalam sekeliling UUM menerima kaedah pembayaran tanpa tunai atau tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana mendapati bahawa UUM menggalakkan pelajar untuk menggunakan kaedah pembayaran mudah alih terutamanya Keeper Pay. Faktor seterusnya merupakan proses pembayaran secara tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan secara tunai. 72.73% responden bersetuju dengan proses pembayaran secara tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan secara tunai. Manakala 15.91% responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Terdapat 11.36% responden tidak setuju bahawa proses pembayaran secara tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan secara tunai. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa pembayaran tanpa tunai adalah lebih cepat dan mudah semasa membuat transaksi jual beli. Bagi objektif keempat adalah kelebihan dan kekurangan transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Ignatius Bank Rakyat, Universiti Utara Malaysia. Hasil dapatan kajian bagi kelebihan kaedah transaksi secara tunai yang menduduki peratusan yang paling tinggi adalah wang tunai sebagai alat perantaran pertukaran dan diterima oleh semua peniaga. Sebanyak 50% responden sangat bersetuju bahawa semua peniaga menerima tunai kerana wang tunai merupakan alat perantaran pertukaran dan diterima umum. Selain itu, diikuti 27.27% responden bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala 13.64% tidak pasti. Dan peratus responden yang tidak bersetuju adalah paling rendah iaitu 9.9%. Hal ini demikian kerana 9 kedai mula menggunakan dan menggalakkan kaedah transaksi secara tanpa tunai, seperti kedai Dobi yang baru dibuka di sekeliling Ignatius Bank Rakyat. Kekurangan kaedah transaksi tunai yang menduduki peratusan yang tertinggi adalah risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Hal ini menunjukkan bahawa peratusan tertinggi iaitu 36.36% responden bersetuju bahawa risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Selain itu, diikuti 34.9% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Jumlah peratusan bersetuju dan sangat bersetuju dengan kekurangan ini adalah 70.45%. Hal ini kerana seseorang individu mudah meletakkan diri dalam kes kehilangan dompet, pencurian atau perompakan dan membahayakan keselamatan diri sendiri. Manakala kelebihan kaedah transaksi secara tanpa tunai yang mempunyai peratusan yang tertinggi adalah mudah untuk dibawa keluar, iaitu 43.18% responden sangat bersetuju dan diikuti 36.36% responden bersetuju kerana proses pembayaran tidak lagi rumit dan telefon bimbit sebagai e-dompet. Responden hanya perlu menggunakan aplikasi tertentu dan in-bus code untuk membuat bayaran. Manakala kelemahan kaedah transaksi secara tanpa tunai yang paling banyak responden memilih adalah memerlukan internet semasa melakukan transaksi dan risiko maklumat peribadi dibocorkan. Jumlah peratusan bersetuju dan sangat bersetuju untuk kedua kelemahan ini adalah sama dan menduduki peratusan yang paling tinggi iaitu 72.73%. Hal ini kerana kes pengodaman semakin meningkat dalam kehidupan seharian dan keselamatan diri sendiri akan terjejas sekiranya maklumat peribadi dibocorkan. Dalam kajian ini, pengkaji mendapati bahawa pelajar di Ignatius Bank Rakyat Universiti Utara Malaysia lebih cenderung kepada kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai.
Tiga faktor utama yang mendorong pelajar dalam pemilihan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai termaksudlah keyakinan responden terhadap privasi dan keselamatan kaedah transaksi yang dipilih, kaedah transaksi tanpa tunai memudahkan pembelian dijalankan, dan proses pembayaran kaedah pembayaran tanpa tunai lebih cepat berbanding dengan secara tunai. Faktor kajian lepas sesuai sangat dengan faktor mempengaruhi kaedah transaksi yang terlibat dalam kajian ini ialah kemudahan, keselamatan dan keyakinan. Seterusnya ialah bab 5, iaitu rumusan kajian. Untuk implikasi dasar, pihak agensi kerajaan harus mewujudkan transformasi ekonomi digital dengan menggalakkan pembayaran tradisional untuk beralih kepada pembayaran secara tanpa tunai. Pihak kerajaan juga harus memperkenalkan kempen pembayaran tanpa tunai secara berterusan untuk memupuk orang ramai menggunakan kemudahan teknologi terkini dengan kaedah transaksi pembayaran tanpa tunai terutamanya dalam kawasan dalaman. Di samping itu, pihak kerajaan haruslah melaksanakan daksa perlindungan data dan maklumat peribadi yang ketat untuk melindungi maklumat peribadi, data dan identiti pengguna dalam hal kewangan semasa akan melakukan transaksi. Melalui dasar tersebut, juga akan meningkatkan keyakinan pengguna dan menggalakkan orang ramai menggunakan kaedah transaksi tanpa tunai. Selain itu, pihak kerajaan harus melaksanakan dasar peningkatan akses capaian internet yang stabil di sekeliling kawasan, terutamanya kawasan pendalaman. Hal ini dikatakan demikian kerana kestabilan internet di sesetengah kawasan Malaysia masih lemah dan menjadi satu masalah. Untuk ramalan pula, transformasi ekonomi digital diwujudkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi melalui pendigitalan dan keupayaan infrastruktur teknologi digital. Hal ini dikatakan kaedah transaksi secara tanpa tunai mengizinkan pelajar membeli belas secara atas talian melalui sosial media dan semua urus niaga akan menjadi lebih telus. Pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat dan negara akan maju. Selain itu, dasar perlindungan data dan maklumat peribadi dapat membinakan persekitaran digital yang dipercayai, selamat dan beretika. Dasar tersebut akan menaikkan pelaksanaan keselamatan cyber dalam kalangan komuniti terutama pelajar dan memperkukuh keselamatan dan etika dalam aktiviti digital seperti kaedah transaksi secara tanpa tunai. Di samping itu, dasar peningkatan akses capaian internet yang stabil merupakan asas kritikal ekonomi digital dan perkhidmatan sosio-ekonomi. Dasar meningkatkan akses internet yang dapat meningkatkan penyertaan pelajar Malaysia yang inklusif dalam aktiviti digital. Tambahan pula, dasar ini juga meningkatkan skop dan kualiti perkhidmatan dalam talian bagi menambah baik pengalaman pengguna kaedah transaksi tanpa tunai. Cadangan pengaji adalah pihak kerajaan boleh memperuntukkan belanjawan kepada syarikat aplikasi wang tanpa tunai untuk menawarkan promosi dan diskaun supaya dapat menarik banyak pengguna atau pelajar memilih kaedah transaksi tanpa tunai. Seterusnya, pihak kerajaan juga harus membantu dan menggalakkan peniaga dan pengguna di kawasan pedalaman supaya membolehkan mereka dapat menyertai zaman digital dengan penggunaan pembayaran tanpa tunai. Syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar Telekom Malaysia boleh bekerjasama dengan telco lain untuk mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan akses capaian internet ke seluruh negara. Telekom Malaysia harus menilai semula perkhidmatan internet streams yang didakwa kurang memuaskan walaupun cas bayaran adalah berpatutan dikenakan. Seterusnya, pihak kerajaan harus memperkasarkan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan tindakan yang tegas supaya dapat mengawal kes jenayah cyber. Hal ini dapat membina persekitaran digital yang dipercayai dan kesulitan serta keselamatan pengguna dapat terjamin. Seterusnya, aplikasi wang tunai perlu memperkukuhkan tembok api privasinya. Semasa kajian ini dijalankan, pengkaji menghadapi masalah tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengumpul data dan maklumat responden. Selain itu, pengkaji juga mengalami masalah kemanusiaan semasa mengumpul data dan maklumat. Hal ini dikatakan sebilangan kecil responden memberikan kerjasama dan masa untuk bertemu buah kerana sibuk dengan waktu pembelajaran. Terdapat juga ada 5 orang enggan menjawab borang soal selidik yang disediakan oleh pengkaji dengan mengabaikan mesej yang dihantar oleh pengkaji. Semasa menjalankan kajian, pengkaji terpaksa berputus asa dalam mendapat data dan maklumat melalui temu bual secara bersemuka daripada responden.
Pengkaji berharap mempunyai masa yang cukup kerana pengkaji terpaksa membuat kajian dan menyelesaikan tugasan ini dalam masa yang singkat. Kesimpulannya, pengkaji telah berjaya menjalankan kajian ini melalui borang soal seritik dan termubah untuk mengumpulkan data dan maklumat berkaitan objektif kajian. Pengkaji telah memberikan rumusan berkaitan dengan analisis dapatan kajian daripada borang soal seritik. Pengkaji juga mengemukakan pelbagai cadangan kepada pihak kerajaan untuk menghadapi dan mengurangkan isu yang ditimbul. Pengkaji mencadangkan kepada pihak kerajaan adalah mewujudkan agenda transformasi digital dengan menggalakkan pembayaran tradisional untuk beralih kepada pembayaran secara tanpa tunai, dasar peningkatan akses capaian internet yang stabil di sekeliling kawasan dan dasar perlindungan data peribadi yang ketat supaya dapat menangani faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pemilihan kaedah transaksi tunai atau tanpa tunai.